Mahkamah Coroner Shah Alam menetapkan 24 November sebagai tarikh keputusan inkuest bagi kematian mendiang Tanah Balan anak lelaki Subramaniam. Tanah Balan ditemui mati di lokap berpusat polis IPD Shah Alam pada 17 April 2018 selepas ditahan di bawah Akta Sosma. Mendiang yang berusia 38 tahun ketika ditahan telah mengadu sakit beberapa hari sebelum mendiang meninggal dunia, namun tidak diberikan sebarang rawatan dan bantuan perubatan. Ketika soal balas saksi terakhir di mahkamah iaitu pegawai penyiasat kes tersebut, peguam mewakili keluarga Tuan M. Viswanathan telah mempersoalkan tindakan polis yang tidak membawa mendiang ke hospital sebaik mendapat berita tentang keadaan mendiang yang telah sakit ketika itu. Tanah Balan hanya dibawa ke hospital selepas ditemui rebah dan tidak sedarkan diri di dalam lokap tempat beliau ditahan. Turut dipersoal adalah mengapa rakaman CCTV penuh tidak disiarkan dan dibawa ke mahkamah sedangkan rakaman tersebut adalah salah satu bukti penting bagi mengetahui apa yang terjadi sebelum mendiang didapati tidak sedarkan diri. Isteri mendiang yang turut hadir ketika prosiding tersebut berharap agar keputusan inkuest ini akan memberikan keadilan pada keluarganya. Beliau juga turut kecewa dengan sikap pegawai penyiasat polis yang tidak menyiasat kes tersebut secara serius. Sebentar tadi mahkamah telah mendengar keterangan ASP Effendi dan beliau telah memberikan keterangan bahawa beliau tidak mengambil rakaman CCTV dari masa mendiang Tanah Balan dimasukkan ke dalam lokap sehinggalah beliau dibawa ke hospital bagi tujuan mendapatkan rawatan. Apa yang menarik di sini adalah kegagalan beliau untuk mendapatkan rakaman CCTV secara menyeluruh telah bagi saya membuktikan bahawa penyiasatan di dalam kes ini tidak telus, tidak profesional untuk mendapatkan kebenaran berkenaan cara mendiang mendiang Tanah Balan menemui ajalnya lah. Dan apa yang menarik juga adalah mengikut keterangan beliau juga bahawa mendiang Tanah Balan telah dibawa di dalam keadaan mati ke hospital. So dua fakta penting ini telah dikemukakan di mahkamah dan mahkamah juga telah menetapkan tarikh 23 hari bulan Oktober sebagai tarikh pengujahan dan 24 November sebagai tarikh keputusan diberikan dalam kes inkuest ini. 18 April 2018, ASP Effendi berjanji dia akan siasat. Lepas tu dia akan dia nak bawa mahkamah lah. Tapi saya rasa 2 tahun ni ditabuah kerja. Seksyen 8/2 Akta Undang-Undang Sivil merupakan satu klausa yang menafikan hak ganti rugi teladan daripada diberikan kepada keluarga mangsa yang terlibat dalam kematian dalam tahanan. Seksyen ini hanya membenarkan tuntutan ganti rugi diberikan kepada mereka yang masih hidup. Hal ini telah memberikan persepsi tidak baik dalam kes kematian dalam tahanan. Kerajaan, polis dan anggota terlibat hanya perlu membayar ganti rugi yang tinggi sekiranya mangsa yang dipukul atau dibiarkan sakit tidak mati, manakala bagi mangsa yang mati akibat kecuaian atau keganasan tersebut tidak perlu dibayar ganti rugi yang tinggi kepada pihak keluarga. Ini adalah keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes kematian A. Kugan yang ditemui mati dalam tahanan polis pada tahun 2009. Hal ini akan menyebabkan tahanan berpotensi dibiarkan mati berbanding dibiarkan hidup sekiranya pihak berkuasa yang terlibat mahu mendera atau menyeksa tahanan. Berikutan hal tersebut, IDIK telah mengambil langkah untuk mengadakan pertemuan dengan kumpulan-kumpulan hak asasi manusia bagi membincangkan isu ini secara lanjut. Terdahulu pada tahun 2018, IDIK pernah mengutarakan isu ini kepada Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas namun tidak mendapat sebarang maklum balas. IDIK akan tampil bersama kumpulan-kumpulan hak asasi manusia yang lain bagi satu kempen besar-besaran untuk mendesak pihak kerajaan meminda seksyen berkenaan, sekaligus dapat memberikan keadilan kepada keluarga mangsa yang kehilangan anggota keluarga akibat kecuaian dan pengabaian pihak polis atau penjara. Satu tarikh mengenai pelancaran kempen tersebut akan diumum dalam masa terdekat.